Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang mulia ini dapat lagi kita bersama dalam majlis ilmu di Dewan Utama Masjid Negara Kuala Lumpur, iaitulah pengajian sebuah kitab lama yang diistilahkan hari ini dengan nama Kitab Turas. Kitab Turas maknanya kitab lama. Kalau setakat baca seorang, ya, mungkin kita faham dan mungkin tak faham, walaupun dia bahasa Melayu, itu maknanya kitab turas. Jadi kitab turas ni perlu kepada disiplin ilmu dia untuk cara nak membacanya dan cara memahaminya. Jadi alhamdulillah kita dapat bertalaki di sini. Hari ini telah masuk ke muka surat 10. Masih lagi perbincangan tentang sunat. Dalam pelajaran kita yang lepas kita telah belajar iaitulah sunat-sunat hai'ah. Saya dah ceritakan di awal bahawa pelajaran kita dalam salat, dalam fiqh mazhab Syafi'i membahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama disebut dengan nama rukun salat. Kita dah belajar dah rukun salat kita ada berapa perkara? 13 perkara. Kemudian diikuti dengan sunat. Sunat terbagi 2, dipanggil sunat ab'ad, yakni sunat ini sebahagian daripada amalan salat, tapi darjah dia tidak sampai kepada peringkat batal salat sekiranya tertinggal. Itu perbezaan yang paling ketara. Yang rukun tertinggal kena undur balik, kena balik semula ke belakang, ambil rukun tu bawa, tak boleh nak carry, nak campur dengan lain, tak boleh. Jadi kita kata tak apalah, kita cover, tak boleh cover. Tapi sunat ab'ad boleh di cover, boleh dijabarkan, diganti dengan sujud sahwi. Satu lagi dia panggil sunat ab'ad, sunat hai'ah. Sunat hai'ah yang kita belajar ini banyak sekali. Termasuk dalam sunat hai'ah itu iaitulah amalan, semua amalan-amalan yang bersifat bacaan dan juga perbuatan. Sama ada kita duduk dengan cara iftirash seperti duduk tasyahud awal ataupun duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir. Itu, dan juga seperti dalam kita tasyahud, tangan kita berisyarat dan lain-lain lagi. Kemudian sambungan kita di sini iaitulah tentang termasuk dalam perkara sunat yang besar, iaitulah khusyuk dalam salat. Dalam perbincangan awal yang kita sebut dulu di awal kitab ini, Syekh rahimahullahu ta'ala telah menyebut tentang khusyuk itu adalah merupakan satu perkara yang menjadi ruh kepada salat itu sendiri. Kalau orang ni salat tapi dia tak khusyuk, dia salat tak khusyuk, macam orang mimpi ya, tak tahu apa, bermakna salat kita ni tidak mempunyai ruh. Tak tahu 4 rakaat, tapi isi kandungannya kita tidak memahami, tidak menghayatinya, maka inilah dikira satu perbuatan yang menunjukkan orang itu melakukan perbuatan salat. Orang itu melakukan perbuatan salat tetapi dia tidak bersalat. Jadi salat yang sempurna yang disebut oleh Allah, yang objektifnya terlalu besar, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang menghalang seorang itu daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar duduk di mana? Apabila bersalatnya anggota dan hatinya sekali. Jadi persoalan pokok di sini iaitulah persoalan kita salat dengan hati kita. Kerana inilah satu perkara, satu perbuatan, satu amalan yang cukup menjadi satu nilai kepada salat itu duduk di mana? Duduk di khusyuk dia. Dalam perbahasa panjang yang akan disebut di sini, inilah yang dikatakan ruh kepada salat. Jadi salat yang tidak dijiwai dengan khusyuk dianggap sebagai hanyalah salat yang secara fizikal saja. Dia tidak turun ke dalam hati kita dan tidak menambahkan perasaan ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak memberi apa-apa kesan selain daripada insya Allah
gugurnya hak wajib. Kita tak katalah orang salat tak khusyuk ni tak ada apa-apalah, free gitu, tak boleh. Nanti orang tak salat pula dia kata saya kalau salat pun tak ada apa juga sebab tak khusyuk, baik tak salat. Siapa nak tanggungjawab? Jadi dalam masalah ini kita perlu menangani secara wasatiyah, secara bijaksana, secara adil. Jangan pula kita terlalu nak tinggi sangat, nak naik darjat sampai mereka orang tak khusyuk baik tak salat. Habis siapa yang khusyuk hari ni? Yang kata kita nak kata nak khusyuk hari ni bukan satu perkara yang mudah dan kecil. Suatu peristiwa berlaku di kalangan beberapa orang sahabat. Kena ingat cerita ni, Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashakhasa bi basarihi ila sama. Nabi kita tengok ke langit, bukan dalam salat, jangan salah faham. Dia duduk ramai-ramai, tiba-tiba Nabi tengok ke atas, tengok ke langit. Summa qala, kemudian Nabi kita bersabda, hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Nabi mengatakan hampir telah sampai masanya ilmu ini diangkat daripada manusia sehingga mereka tidak dapat membuat satu anggaran yang betul dalam satu-satu pekerjaan mereka. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari radhiyallahu anhu, Ziyad ibn Labid mencelah. Dia kata kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Quran. Dia kata bagaimana ilmu ini diangkat daripada kami sedang kami baca Quran. Sedap juga hujah dia kan. Macam mana nak angkat Quran, ada mushaf ada di tangan kita. Masa tu mushaf belum ada, maaf. Telah dihafaz oleh para hufaz dalam dada mereka dan ditulis sebahagiannya di kulit kambing, di atas kayu. Waktu itu teknologi yang ada waktu itu setakat tu je. Tapi orang tak bergantung dengan teknologi itu, dia bergantung dengan dada dia. Sebab tu dia tak perlu kepada mushaf, tak perlu kepada iPhone, iPad ni tak perlu belaka, sebab dia hafal semua dah. Jadi fa wallahi, dia bersumpah, fa wallahi la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Tengok, wallahi dia bersumpah demi Allah, kami akan baca Quran ini dan kami akan suruh anak-anak kami, isteri kami baca Quran. Ziyad nak mempertahankan bahawa ilmu ini tidak hilang. Apa Nabi? Faqala, kata Nabi, saqilat ka ummuka ya Ziyad. Kalau macam ni engkau telah menyusahkan makmu sendiri wahai Ziyad. Menyusahkan mak kau je. Makmu beranak mu tak faham juga. Itu bahasa orang Arab. Saqilat ka ummuk. Macam dia kata taribat yadak, maknanya rusaklah tanganmu. Bukan kita doa nak suruh orang tu rusak dah. Itu uslub bahasa Arab. Kadang-kadang kita kena faham juga. Macam bahasa kita juga. Orang Melayu pun ada bahasa dia. Kadang-kadang dia cakap dengan kawan dia sebut celaka dia ni. Bukan makna celaka, itu makna binasa. Itu bahasa uslub dia panggil. In kuntu la'uduka min fuqaha'i al-Madinah. Aku dah ingat engkau ni salah seorang daripada orang yang bijak, orang yang faqih di Madinah ini. Hadhihi Taurah wal Injil inda al-Yahudi wan Nasara famadza yughni anhum. Ini Taurat ada di tangan Yahudi, Injil ada di tangan Nasara, famadza yughni, apa yang boleh memberi faedah pada mereka? Saya kira hadis ini cukup berat, memukul kita. Pukul tak pukul? Pukul. Quran ada, tapi seolah-olah macam Quran tak ada. Itu yang timbul lagu laukana bainana, laukana bainana. Kenapa kita duk laukana, kalau memang Nabi tak akan kembali lagi di atas dunia ini, kita akan jumpa di akhirat. Tak perlu laukana. Yang kita katanya, kenapa kita tak nak ambil Quran, kenapa kita tak nak ambil hadis sebagai panduan? Kita kembali pada itu. Tak payah duk meratap merayu laukana. Kalau Nabi ada, kalau Nabi memang ada tak ada Nabi? Ada. Kan Nabi dah beritahu, taraktu, aku dah tinggal kepada kamu dua perkara yang memang wujud di tangan kita. Hari ini Quran, alhamdulillah. Semalam saya jumpa kawan-kawan nak bawa Quran pergi ke Kemoja. Saya cakap, kalau kita isytihar hari ni, saya nak 1000 buah.
1000 nuskah Quran. Tuan-tuan muslimin yang sanggup tak sanggup keluar? Sanggup? Bukan 1000 seorang pun, seorang ni 10, seorang ni 50. Saya ingat insya-Allah terkumpul 1000 buah hari ni. Tapi kalau saya kata kita nak khatam Quran hari ni pagi sampai gelap duduk di Masjid Negara, berapa orang nak angkat tangan? Senyum selalu. Ini jadi masalah kita. Jadi kita bimbang. Hadhihi Taurah wal Injil. Taurat dengan Injil ada di tangan Yahudi dan Nasara. Famaza yughni. Kita ada Quran. Famaza yughni. Apa yang akan beri Quran kepada kita kalau kita tak baca dia, kita tidak beramal, tak belajar dia, tak beramal dengan dia? Saya nak habiskan hadis kita ni. Kalau tidak jadi ceramah lagi ni kan. Faqala Jubair. Jubair ni salah seorang rawi hadis, dia kata, falaqitu Ubadah bin Samit. Aku pun berjalan-jalan jumpa dengan seorang sahabat lain pula, nama dia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Qultu, wahai Ubadah, ala tasma' ma yaqulu akhuka Abu Darda. Mu tak dengar ke tidak Abu Darda kata apa? Abu Darda cerita kepada kita bahawa masa telah diangkat, ilmu-ilmu ini akan diangkat. Aku pun cerita kepada dia. Qala, tengok ni, sahabat-sahabat zaman dulu dia punya beradab. Sama-sama dia memang orang panggil sangat kasih sayang. Qala Abu Darda sadaqa. Qala Ubadah sadaqa Abu Darda. Benar Abu Darda. Apa yang Abu Darda kata kepada kamu tadi, sadaqa, sungguh. Aku pendengar juga Nabi kita cerita. Ini nak sampai tajuk kita ni. In syi'ta la uhadditsannaka. Kalau muna aku nak tambah lagi. Ini. La uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Ilmu yang awal-awal diangkat daripada manusia ini al-khusyuk, iaitulah ilmu tentang khusyuk dalam salat. Kita boleh katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebabnya memang kita tahulah bagaimana bila kita salat. Yushiku an tadkhula masjida jama'atin fala tara fihi rajulan khashi'an. Hampirlah kamu masuk dalam sebuah masjid, kamu tak akan jumpa orang-orang yang betul-betul salatnya khusyuk. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan telah dikira sebagai hadis sahih di dalam Al-Jami' As-Saghir, mengatakan hadis ini sahih. Ini dia kata awwalu ilmin, kata di Abu Ubadah bin Samit, awwalu ilmin yurfa', awal-awal ilmu yang diangkat iaitulah ilmu khusyuk, iaitulah ilmu tentang hati kita. Subhanallah. Jadi berat tak berat kita? Kemudian Abu Darda marah lagi, dia kata mali ara ulama akum yazhabun. Apalah aku tengok ulama-ulama dah pergi, ramai yang meninggal. Wa juhalakum la yata'allamun, orang-orang jahil pula tak mau belajar. Yang ada sikit-sikit ni pun tak mau belajar. Fata'allamu qabla an yurfa'al ilmu, maka belajarlah kamu semua sebelum ilmu diangkat. Fa inna raf'al ilmi zahabul ulama, ilmu diangkat dengan perginya para ulama. Cerita Abu Darda ini diriwayat oleh Imam Ad-Darimi. Allahu Akbar. Banyak lagi cerita-cerita lain yang kita nak tengok dalam kitab kita ni, insya-Allah. Ustaz Salahuddin saya baca, dan setengahnya sunat mengekalkan tilik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud dan mengekalkan khusyuk, iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya, dan tadabbur, yakni mengira-ngirakan qiraahnya dan akan zikirnya. Dan setengahnya masuk kepada sembahyang dengan rajin dan selama hati daripada membayangkan pekerjaan sama ada dunia atau akhirat. Dan demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Ta'ala, Tuhan yang ia sembah, dan dinyatakan khusyuk dan tawadhu bagi Allah, segala rukuknya dan sujudnya, dan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah dan menyucikan Allah
tatkala takbirnya dan tasbihnya, dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yang ada ia padanya, dan daripada memikirkan dunia dan akan keinginan hawa nafsunya, dan berkhabar-khabar hati, tetapi adalah cipta itu di dalam sembahyangnya disempurnakan atas mendirikan haknya dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh Allah, kerana bahawasanya sembahyang itu serta tambatan hatinya orang yang tiada khusyuk dan khudu' hatinya, serta Allah tiada memberi manfaat dan tiada faedah, tetapi mudaratnya dan seksanya terlebih hampir kepadanya. Dan kata Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya, maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Dan lagi disebut pada hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan, yakni barang yang di hadir hati, barang yang ada hadir hati, serta Tuhannya daripada sembahyangnya, dan bahwasanya orang yang sembahyang. Jazakallah khairan. Dan setengahnya, yakni kita masuk dalam bab perkara sunat tapi dia membawa kepada unsur-unsur khusyuk dalam salat. Dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Di antara sunat yang kita naknya, kita kena kekalkan tengok tempat sujud. Kita sujud, tempat kita nak sujud tu tengok. Dan mengekalkan khusyuk, iaitu menghadirkan hatinya. Jadi kerana itulah tempat sujud kita ni kalau boleh tidaklah berwarna-warni sangat ataupun terlalu lawa sangat, sampai orang kata kalau gambar Kaabah pun kalau kita duk khayalkan Kaabah tu sama juga. Dia tengok kepada orang lah. Ada setengah orang ni nak kain putih ni mudah nampak benda. Kalau semut duk berjalan situ, dia tengok air semut ni macam mana pula. Jadi susah. Kita tengok kepada hati setiap orang lah, macam mana dia nak kawal mata dia tu supaya tak melilau jauh, tak pusing sana tak pusing sini. Jadi dia nak di sini kita tengok pada tempat sujud. Jadi dia mengekalkan khusyuk, iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya, dan tadabbur. Apa dia tadabbur? Yakni mengirakan qiraahnya. Qiraah tu bacaan dia. Jadi tadabbur kepada makna bacaan. Anda dah sebutkan hari tu, tujuan zaman Syekh Daud ni, zaman orang berbangga dengan bahasa Arab, maka dia guna istilah pun istilah Arabi. Qiraahnya, tadabburnya, jadi semua. Dan akan zikirnya. Jadi kita nak di antara khusyuk yang boleh menambahkan khusyuk. Ramai jemaah kata, macam mana nak khusyuk? Inilah cara dia. Formula dia duduk di sini. Tengok tempat sujud, jangan tengok ke atas ke bawah. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang orang ni mengangkat mata dia ke atas. Dalam hadis Anas bin Malik dalam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim. Nabi kata, adalah apalah orang ni duk tengok ke atas dalam salat dia, tengok ke atas. Lebih-lebih lagi kalau kita salat di masjid yang terbuka, macam Masjid Haram Mekah, memang tak ada atap dia, masjid dekat Kaabah tu. Jadi kita duk tengok atas, atau masjid kita sendiri pun macam-macam benda ada ke atas. Nak tengok dia punya tulisan lagi, dia tengok dia punya kadang-kadang ada cicak ke atas. Jadi banyak benda. Nabi kita larang, fashtadda qawluhu, bersangatan larangan Nabi kata, la yantahunna an zalika aw la tukhtafanna absaruhum. Nabi kata hendaklah orang ni berhenti daripada tengok ke atas ataupun ditarik pandangan mereka. Itu satu amaran yang keras. Apa mana ditarik pandangan? Mungkin hilang dia punya penglihatan, dia tak nampak apa-apa. Mana dia tengok jadi kosong, sama ada hilang penglihatan betul ataupun penglihatan dia tak nampak apa, yang menyebabkan dia bela dalam salat dia. Tak sedikit awak dia tengok ya macam orang tak sedar, orang kena koma. Jadi kata Imam Nawawi
fihi nahyul akid wal wa'idus syadid fi zalika. Ini satu larangan yang keras dalam perbuatan sedemikian itu. Jadi yang keduanya, nak tadabbur, kita perhatikan bacaan kita dengan betul-betul perhati, biar boleh memahami arti dia. Kita baca Allahu Akbar, tengok dalam hati kita, Maha Agung Allah, baca wajah tu, aku berhadapkan muka aku ni. Jadi kalau kita boleh ingat satu persatu bacaan, insya-Allah kita tak terasa lama. Contohnya, kalau orang solat tahajud di Masjid Haram Mekah, dia sujud dengan rokok lama ke sekejap? Lama tak? Kita tengok orang sebelah ni begini, sekali tukar tangan, letak bawah atas. Tapi sebelah kita ni pula orang Arab yang faham bacaan, biasa je, simple je dia. Tanya dia panjang ke doa ni? Sekejap ya, aku doa tak habis lagi cakap. Hak dia baca sendiri tak habis lagi. Jadi kita ulang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ni habis dah, berapa puluh kali tak habis lagi imam. Sebab kita buat dalam keadaan kita tidak sedar. Kita tahu baca yang tu dan kita tak tahu pun apa yang kita nak kata. Jadi, dan setengahnya masuk kepada sembahyang dengan rajin dan selesai hati daripada membimbangkan, yakni memikirkan akan pekerjaan, sama ada dunia atau akhirat. Antar duduk mikir, kita duduk fikir apa dia akhirat ni. Dalam solat kita duduk mikir benda ni yang menyebabkan kita terganggu fikiran. Mikir dunia, duduk kira matematik dalam solat, tak tahu apa akhirnya. Ini perbuatan yang silap. Demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Ta'ala, Tuhan yang ia sembah, dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk. Jadi kita kena ikut pergerakan. Khusyuk mana hati kita ni tenang, tawaduk kita terasa kita ni merendahkan diri kepada Allah tatkala rukuknya dan sujudnya. Waktu rukuk kita ingat, kerana itulah perbuatan rukuk dan sujud ini tidak boleh dibuat kepada makhluk. Siapa dia saja pun jangan sampai kita nak hormat, jangan sampai peringkat rukuk, apalagi peringkat sujud. Setara siapa dia, kita tak boleh, kerana ini adalah merupakan hak Allah, dan memenuhkan hatinya baginya dengan ta'zim. Apa ta'zim? Dengan membesarkan bagi Allah dan menyucikan Allah Ta'ala tatkala takbirnya dan tasbihnya. Subhana tu makna kita maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, daripada segala kelemahan, daripada segala, kita letak maha suci Allah. Itu makna subhana, maha suci Allah. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yang ada ia padanya, yang hidup mikir benda-benda melilau sana sini, dan memikirkan dunia dan akan keinginan hawa nafsunya. Karena itulah sebut dalam hadis Nabi kita kata, iza ja'al asya, bila kita ni lapar, orang bawa makanan, kita kena makan dulu, barulah kita salat. Kalau tidak duk fikir lauk apa, bangun sedap, goreng ke bakar, duk fikir hak tu pun hilang habis dah. Sama juga kalau kita solat kat rumah, contohnya orang wanita kita solat di rumah, nak solat tu pastikan pintu kunci ke tidak. Kalau tidak, kita duk solat Allahu Akbar, kucing lalu perak bunyi gerai rumah, Allah mari dah dia baru maghrib. Jadi duk fikir hak tu pun habis cerita dah tu tak, hilang dah kosong, kan berhenti kan, duk mainkan situ lah dia. Jadi naknya semua keinginan hawa nafsu berhentikan, dan berkhabar-khabar hati, yakni duduk cakap dengan hati, tetapi adalah cintanya itu dalam sembahyangnya disimpankan di atas mendirikan haknya. Jadi segala keperluan yang kita nak buat, stop dulu sekejap, pause, lepas pada ni kita sambung balik, dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh oleh Allah. Salat kita ni kita buat seperti Allah suruh, kerana bahawasanya sembahyang itu bersama dengan tambatan hatinya. Makna salat itu apabila hati kita terikat dengan Allah, itu makna orang salat. Kalau tak terikat hati duk kat lain, buat juga sembahyang, kata orang tu orang buat salat, orang melakukan salat tapi tidak bersalat. Orang yang tiada khusyuk hatinya dan khuduk hatinya serta Allah, tiada memberi manfaat dan tiada faedah, wal iyazubillah. Syekh kita ni rahimahullah berat dia bagi hari ni.
Orang yang hati tak khusyuk dan tidak khudu', tiada memberi manfaat dan tiada memberi faedah. Tetapi insya-Allah dari sudut tuntutan syarak, salat fardu itu lepas. Tetapi mudaratnya dan seksanya terlebih hampir kepadanya kerana dia bercakap dengan Allah dalam keadaan tidak tengok kepada Allah. Banyak lagi dalam ni, kita cerita nanti. Berkata Syekh Al-Hasan Al-Basri, Hasan Basri seorang tokoh ulama tabi'in yang hebat, alim dalam bidang fiqahnya, alim dalam bidang ilmu akhlaknya dan segala-galanya. Jadi setengah masyarakat ni bila sebut Hasan Basri, ini orang tasawuf. Kita kena tidak ada perbezaan. Orang tasawuf, orang fiqah, orang syariat sama zaman dulu. Yang membeza-bezakan kita yang mutaakhir ini yang beza. Sebab bila sebut orang tasawuf, ditanya bab fiqah, dia tak boleh jawab dah. Dia kata itu orang syariat yang jawab. Jadi kita tak nak bezakan. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dan juga dimukhtasarkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan perbezaan ilmu ini dibezakan oleh ulama ta'akhir. Tapi asalnya bila sebut orang faqih, maknanya orang alim yang beramal dengan ilmu. Duduk di situ. Jadi Hasan Basri rahimahullah kata apa? Tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya, maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Jadi kita kena ingat, Hasan Basri bercakap dalam konteks orang di zaman dia, di dalam grup dia, dalam kumpulan dia, orang-orang saleh, salafus saleh yang mereka salat, itulah standard mereka. Tapi kalau kita bercakap hari ni dalam standard kita kata siapa yang tak salat, tak khusyuk, orang ni bahaya, orang ni, akhir sekali orang ni tinggal salat, lebih bahaya daripada itu. Biar dia buat salat walaupun secara fizikal, secara zahir lebih baik daripada dia terus tak salat, yang menyebabkan dia terabai satu tanggungjawab yang besar. Jadi riwayat Hasan Basri ini disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan lagi disebut dalam hadis, dan tiada bagi seseorang hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan. Mana orang ni pahala dia dapat dalam solat dia setakat mana yang dia ingat, yakni barang yang hadir hati serta Tuhannya dalam solatnya. Setakat mana yang kita ingat pada Allah Ta'ala, itu yang kita dapat pahala. Yang gugur dosa tu gugur, tapi bonusnya macam kita kerja hari ni, ibarat macam kita kerja dia punya waktu jam pejabatnya 8.5, kita buat. Tapi kalau kita buat kerja yang lebih baik, dia akan ada naik lagi dia punya tingkat. Ini sama juga. Dan bahawasanya orang yang sembahyang, sembahyang ia, jadi orang yang sembahyang ni setakat mana, maka tiada disurat, tiada ditulis pahala. Disurat maksudnya ditulis pahala. Tanda situ. Tiada disurat baginya daripada sembahyangnya sudusnya. Letak bagi depan. Sudusnya, apa makna sudus? Siapa yang belajar bahasa Arab ni? 1/6. Sudus 1/6. Dan tiada usyur. Usyur jangan baca asyara, usyur. Kalau asyara letak bagi atas jadi 10. Kalau bagi depan usyur 1/10. Ini lain dia punya bacaan. Arab ni rumah sama, baca lain. Dia macam adik-adik kembar tapi tak sama. Itu bahasa dia. Banyak kata-kata dia serupa, tulisan dia sama tapi dia tak sama. Dia panggil istilah bahasa Arab dia panggil jinas. Kalau orang mengaji balaghah dia panggil jinas. Jinas ni tempat ambil sama tapi tak sama. Nak kata apa? Sama tak sama. Jadi orang ini tidak ditulis pahalanya kecuali 1/6, 1/10, yakni bahawasanya yang disuratkan baginya, yang dituliskan baginya daripadanya qadar yang ada padanya hadir hati bersama Allah, dan qadar khusyuknya bagi Allah dalam sembahyangnya. Di mana dapat cerita ni? Cerita ni dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad. Tanda situ Imam Ahmad meriwayatkan hadis, kata Nabi SAW, innal abda la yusalli as-salata la yuktabu. Saya letak lapak Arab sini mudah orang nak cari, buka dalam maktabah syamilah tu. Innal abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu sulusuha wala usyurha wa innama yuktabu lil abdi min salati ma'aqala minha. Jadi apa yang diingat itu yang ditulis pahala.
nak tengok satu cerita. Dalam bab khusyuk ni sangat menarik. Kita bukan nak dengar cerita, mitos cerita yang tak boleh buat, tapi cerita masih dalam skop kemampuan kita, insya-Allah. Imam Ahmad menceritakan sahabat ni tengok Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hebat, kuat pengorbanannya. Dakhala al-masjid. Ammar masuk masjid, fa akhaffa as-salah, dia solat cepat. Cepat pun cukup rukun dengan syarat semua. Yang kata ekspres ni tak cukup rukun tak. Macam kita hari ni lah, solat cepat dah. Tapi saya tak tahulah kita nak jawab macam ni ke macam mana. Dengar jawapan dia ni. Qala falamma kharaja, bila Ammar sudah solat, orang apa pergi tanya dia, ya Ammar, ya Abal Yaqzan, gelaran dia Abal Yaqzan, laqad khaffafta, tuan solat perlahan cepat hari ni, kenapa? Apa nak jawab? Qala, kata pun Ammar, fahai ra'aitani anqastu min hududiha syai', mu tengok aku apa ni tertinggal rukun ke sunat-sunat? Dia kata dak, tuan buat semua tapi laju, tidak macam biasa lama solat cepat. Ammar kata apa? Fa inni badartu biha sahwatas syaitan. Subhanallah. Ammar kata waktu aku salat tadi, cepat-cepat tadi, aku tengok syaitan sedang leka. Tak tahu dia duduk tidur ke, duduk main game ke apa benda ke. Jadi Ammar ambil kesempatan ini solat, sampai bila dia siap solat baru syaitan mari. Jadi syaitan tak sempat nak goda dia. Jadi kalau kita nak jawab cepat hari ni, orang tanya kenapa cepat solat hari ni, tengok syaitan duduk main game sekejap, saya pun main, bagi handphone kat dia sekejap ke dah. Kalau boleh jawab macam ni, jawab je lah. Tapi kalau tak boleh jawab, tak usah duduk cerita lah. Memang standard kita punya sembahyang cepat, ekspres punya dah. Zaman sekarang ni zaman ekspres, solat pun nak ekspres juga. Tak ada apa. Jadi kemudian Ammar radhiyallahu anhu membaca hadis yang kita baca tadi. Baca hadis innal abda la yusalli salah. Jadi Ammar radhiyallahu anhu, dia tahu standard dia, dan dia boleh Allah Taala beri kepada dia karamat seorang sahabat, dia boleh tengok syaitan duduk kat mana. Jadi kalau kita boleh tengok juga, kita buatlah macam tu. Kalau tak boleh tengok, jangan cakap lah kan. Macam-macam jemaah hari ni, nak tengok syaitan lah, nak tengok jin, nak tengok cerita dalam TV boleh lah. Sebab syaitan tak keluar dalam skrin tu, kalau keluar lagi juga kita tak. Baik. Dan dia demikian itu, terkadang sedikit hadirnya, Allahu Akbar, dan terkadang banyak dengan qadar lalainya. Jadi kita tengoklah setakat mana yang kita boleh buat dengan qadar lalainya dan jaganya. Kita teringat setakat mana. Bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sekalian sembahyangnya, disuratkan baginya sekalian pahalanya. Orang yang hadir sungguh-sungguh, orang yang khusyuk, ditulis semua pahala. Dan yang lalai pada sekalian sembahyang, tiada disurat baginya sesuatu, wal iyazubillah. Jadi orang yang lalai tak dapat apalah dia. Tak dapat apa? Pahalanya. Maka ijtihad. Apa dia ijtihad? Bersungguhlah kamu. Itu mana ijtihad? Bersungguh olehmu, wahai orang yang berkehendak lazat munajat akan Tuhannya. Allahu Akbar. Jadi nasihat dianya, wahai orang yang nak mencari kemanisan bermunajat, berbisik dengan Allah, mudah-mudahan dikasih Allah Ta'ala akan kamu, mudah-mudahan dikasihan Allah Ta'ala akan kamu, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat pada kita. Itu mana dikasihan. Maka hendaklah kita ijtihad sebolehnya pada khusyuk dan hadir hati, dan ikhlaskan dia bagi Allah. Ini semua ni muslimin dan muslimat perlu kepada ijtihad, perlu kepada mujahadah, pertembungan di antara kita dengan nafsu. Kalau kita biar gitu saja, dia akan terbiarlah sampai bila-bila. Naknya lawan, tapi lawan jangan sampai peringkat was-was. Itu kaedah. Nak lawan dalam bab khusyuk, jangan sampai peringkat was-was. Tadi takbir 4 kali, kenapa? Tak khusyuk. Tak. Khusyuk tak khusyuk, kali ni itu je yang kita dapat. Besok lawan lagi. Jadi ada lagi kaedah-kaedah lain yang telah dibuat oleh para ulama dalam masalah ini. Dan hendaklah tadabbur. Ini kaedah lagi ni. Tanda formula nak khusyuk solat, iaitulah tadabbur. Apa tadabbur? Perhatikan akan barang yang kita bicara. Apa makna bicara?
yang kita baca, itu makna bicara. Perhatikan apa yang kita bicara, yakni yang kita baca. Daripada kalam Tuhan kita, daripada kalam Allah, daripada Al-Quran di dalam sembahyang. Dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaan. Jangan nak cepat sangat. Fatihah tu kita buat satu nafas je. Ini dia panggil salat ekspres. Bila sembahyang tarawih? Tak. Sebab duk kira sangat nak ikut 20 ni. Tak buat 20 kan orang jemaah makmum marah. Buat juga tapi laju. Dalam ingat perbahasan kita dalam Fatihah dulu. Ingat atau ingat? Saya dah baca hadis yang Nabi kita bersabda tentang hadis qudsi. Allah SWT bercakap dengan hambanya dalam salat. Iaitu hadis qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku dah bagi salat di antara aku dengan hamba aku ini dua bagi. Jadi bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, kita puji Allah, segala puji bagi Allah. Allah jawab, hamidani abdi, hamba aku telah puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, majjadani abdi, hamba aku telah memuja aku. Jadi bercakap. Jadi kalau kita cepat laju je pergi, kita tak kata macam mana Tuhan nak jawab, itu hak Allah. Jangan duk cabar, jangan duk campur kita dengan urusan Allah. Macam mana dia jawab, jawablah. Tapi nak ceritanya adab bacaan tu biar kita bertadabbur. Alhamdulillah. Saya nak cuba sekali malam ni kita balik sebelum salat, tengok makna Quran dulu. Kalau boleh buka pimpinan Ar-Rahman contohnya, tengok dia punya huraian sekali nota kaki, kemudian salat dengan cara ni, Allahu Akbar. Baca dengan wajah tu dulu, aku hadapkan muka aku ni padamu ya Allah. Kalau bermula di situ je, aku hadap mukamu kepada mukaku kepadamu ya Allah, yang mencipta langit dengan bumi, tak sampai Fatihah, insya-Allah tak sampai Fatihah, tuan-tuan dan puan-puan akan menitiskan air mata. Sebab apa? Kita sekarang ni sangat hampir dengan Al-Khaliq, sangat hampir dengan Allah, khaliqus sama, fatirus samawati wal ard, yang mencipta langit dengan bumi, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar. Sekarang ini kita berkomunikasi terus dengan Allah tanpa pengantara. Kita buat satu-satu, tak payah di masjid munajat ramai-ramai, tak payah, tak jadi tu. Kita nak seorang-seorang dalam keadaan kita khusyuk, tutup lampu kalau boleh, senyap je, tak ada siapa tahu. Cuba buat, insya-Allah. Tak payahlah hantar SMS kat saya, ustaz saya dah test malam memang menangis punya. Tak payah, testimoni saya tak perlu. Testimoni tak perlu dia ni. Kita bukan jual kopi tongkat Ali mau tengok kuat tak kuat tak. Kita nak biar kita sama-sama buat. Sama-sama kita boleh menitiskan air mata apabila dalam salat kita. Ni cerita kat bawah ni panjang lagi ni. Ini dipanggil satu perkara yang memang kena buat sungguh dalam tadabbur bacaan, kerana apabila jangan bersegera dalam bacaan kita satu persatu. Kalau boleh dalam salat malam ni kita pilih ayat-ayat, contohnya surah Qaf wal Quranil Majid, baca ayat Quran yang menyebut tentang ayat-ayat yang menyebut tentang azab. Bila sampai di tempat azab itu, kita memahami bacaan dia kita ulang. Sebagaimana Nabi kita baca cerita Nabi Isa, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab hamba-Mu ni, mereka ni hamba-Mu, tak ada kuasa punya. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan, fa innaka antal azizul hakim, engkau ampun, engkau pun maha berkuasa, tak lemah. Jadi kita cari ayat-ayat yang menyentuh hati, perasaan tentang ayat ini, barulah kita akan terasa dalam solat kita ada satu sentuhan jiwa yang akan kita dapati dalam solat. Maka bahawasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera. Memang tepat sekali apa yang dikata. Tak mungkin orang ni boleh bertadabbur, boleh bertadabbur, memahami bacaan dalam salat kalau dia baca dengan cepat, dengan segera. Dan apabila rukuk, ini cara tanda pula. Yang tadi dalam qiyam. Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetap dalam rukuk kita berserta tumakninah, dengan tenang, rukuk dengan tenang. Dan jangan engkau pagutkan seperti pagut ayam. Ayam kalau dia pagut, dia tak break, tak begitu tak. Jadi macam tu kita solat pun laju je, 4 rakaat sekejap. Maka tiada sah sembahyangnya, kerana tumakninah itu rukun sembahyang yang tiada sah sembahyangnya.
Jadi itu dia panggil pagu ayam. Mana hadis? Hadisnya seperti yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata apa? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin wa nahani an salas. Rasulullah perintah kepada saya 3 perkara dan dia larang 3 perkara. Tandalah. Amarani bisiyami salasati ayyam min kulli syahrin. Allah perintahkan aku berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dalam sebulan puasa 3 hari. Buat tak buat kita? Buat dah. Tak derah jawab tu. Baru nak. InsyaAllah. Sama ada kita puasa hari Isnin, hari Khamis, ataupun kita puasa Ayyamul Bid, hari putih ni, hari cerah. 12 ni, 13, 14, 15. Bulan Qamari ni. Bulan apa ni? Bulan Hijri. Wa alla anam illa ala witrin. Tak boleh aku tidur kecuali aku salat witir dulu. Wa rak'atayid duha, 2 rakaat duha. Mampu buat tak mampu buat ni? Masih lagi dalam kemampuan kita. Bila amaran ni, mana Nabi kita ajar Abu Hurairah, bukan kata itu Abu Hurairah, Nabi tak pernah ajar kita. Dah, kita nak pergi jumpa bila dengan Nabi, tunggu mimpi. Nabi kita ajar kepada sahabat, taujih itu maknanya kepada ummah. Kecuali ada khususiahnya. Itu 3 yang dia suruh. Wa nahani an salasin, dia larang aku daripada 3 perkara. Yang pertama, iltifatu fi salat, iltifatu sa'lab, berpaling dalam salat ni seperti serigala. Serigala ni dia tengok kiri kanan duk cari benda, cari mangsa. Kita pun ada juga yang macam ni. Salat tapi mata sana, mata sini. Tak, melilau je macam dia tu jaga pula duk tengok sana tengok sini. Yang kedua, wa an ka'il qard. Duduk macam mencangkung, macam cangkung apa ni? Monyet mencangkung makan pisang tu, macam dia duduk. Tak boleh kita salat macam tu. Yang wa an anqura naqaradik, yang ketiga, Nabi kita larang seperti pagu ayam tadi, cepak ayam. Itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana 3 ini menghalang daripada sifat yang boleh membawa kepada khusyuk. Sama ada fardunya atau sunatnya. Jadi dalam tumakninah ni, yang fardunya yang sunatnya sama, dengan ketiadaannya, dengan ketiadaan tumakninah, apa jadi? Kerana orang yang tiada sempurna rukuknya dan sujudnya dan khusyuknya dalam sembahyang itu ialah dinamakan orang yang mencuri. La ilaha illallah. Siapa dia pencuri hari ni? Bukan orang yang pecah rumah orang, itu pencuri. Tapi dia panggil pencuri salat. Jangan jadi pencuri kita ni. Seperti barang yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis menyebut, dalam hadis ini, hadis riwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna aswa'an nasi sariqatan. Nabi kata sejahat-jahat pencuri di kalangan manusia ini, alladhi yasriqu salatahu, orang yang mencuri salatnya. Kita jangan menjadi pencuri dalam salat kita. Jangan jadi pencuri. Kalau curi barang kita nampak, curi salat kita siapa nampak? Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha. Jadi orang tanya, Rasulullah, macam mana mencuri salat ni, macam mana? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang tidak sempurna sujudnya, tak sempurna rukuknya, itulah namanya pencuri. Apa dia macam pagu ayam tadi, maka orang ini dipanggil mencuri. Hadis ini riwayat Imam Ahmad daripada Abu Sa'id, kata di dalam Jami' As-Saghir, hadis ini sanadnya sahih. Dan datang pada hadis bahawasanya orang yang memelihara atasnya sembahyangnya dan menyempurna ia akan rukunya, keluarlah sembahyangnya putih bercahaya cahaya. Solatnya bila dia mati nanti putih bercahaya. Dan berkata ia, ni solat ni berkata, dikata apa? Telah memelihara dikau oleh Allah. Allah Ta'ala jaga awak ni. Tuan yang salat, seperti barang yang kamu pelihara kami.
Mu jaga aku, Tuhan jagamu. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang, wal iyazubillah, keluarlah salat itu hitam lagi kelam, hitam orang panggil hitam gelap ni. Kalau orang Kelantan dia panggil hitam lega ni. Dan berkata ia, salat itu berkata kepada Tuhan dia, telah mensia-siakan dikau oleh Allah. Allah Ta'ala biarkan kamu seperti barang yang mensia-sia kamu akan kami. Mu tak jaga aku, tak jaga salat ni, Allah Ta'ala tak jaga mu hari ni. Kemudian digulungkan dia seperti menggulung seorang akan kainnya yang buruk, maka dipukul dengan dia akan mukanya, wal iyazubillah. Jadi salat itu digulung dan dipukul muka orang yang tak melakukan salat, tak jaga salatnya dengan baik. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam Takhrij Ihya Ulumuddin, Al-Syekh Al-Iraqi mengatakan sanaduhu dhaif, hadisnya sanadnya lemah. Iraqi kata hadis ni lemah, tapi memadailah hadis-hadis lain yang jelas kepada kita banyak lagi tentang bahaya meninggalkan salat. Dan lagi disebut pada hadis, sesungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya. Salat itu menetapkan anggota dan kelakuan dan mengkhusyukkan akan dia, menyebabkan orang ini jadi tenang dan mengkhuduk akan dia. Mana khuduk? Merendahkan hatinya. Jadi kalau orang ni boleh khuduk, boleh khusyuk, boleh tenang, inilah dia panggil orang yang melakukan salat. Dan tatkala melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lihat dalam kitab kata ni, dilihat oleh Nabi akan seorang laki-laki bermain-main dengan janggutnya dalam salat. Maka dia kata apa? Jikalau khusyuk hati laki-laki ini, nascaya khusyuk segala anggotanya. Jadi kalau orang ni dalam salat dia duk main janggut, janggut orang Arab ni panjang, janggut kita ada 2-3 orang ni pun kita duk pulah juga tak? Jarang-jarang. Kalau orang perempuan tu duk main kain telekong dia, telekong pula beli di Bandung, dia comel-comel renda kat tepi tu. Tak salah, kebetulan saya pergi Bandung ni, orang duk beli hak tu belaka, tu dia tahu cerita tu. Saya tak beli, takut dia tu ustaz terpengaruh juga ke? Tak terpengaruh, sebab comel sangat, duduk main ke tepi renda tengok lawa ni, tenun apa ni, baru punya pattern ke apa benda. Apa jadi tanda kat situ? Hadis ini kena tanda kat tepi kita. Ini kata-kata yang masyhur daripada Sa'id ibn al-Musayyib, yang masyhur daripada Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Dia yang kata dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah meriwayatkan, ra'a Sa'id ibn al-Musayyib rajulan wa huwa ya'basu bi lihyatihi fi shalah. Jadi Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama tabi'in, dia tengok orang ni duk main janggut dalam salat. Dia pun kata, lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Kalaulah khusyuk hati orang ni, khusyuklah anggotanya. Jadi kalau kita nampak orang tu dalam salat duduk garu sana, duduk pegang sini, mana boleh test lah tu, maknanya hatinya tak khusyuk. Jadi kata-kata ini kata-kata Sa'id bin Musayyib, kerana ulama mempertikaikan sanad dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tandalah kata-kata ulama tabi'in. Maka nyatalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala menyatakan bahawa khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati. Jadi jelas kepada kita, memang kata-kata ni sangat hebat. Bila anggota khusyuk, maknanya menunjukkan hatinya khusyuk. Dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaan khusyuk ini, tak sempurna sembahyangnya. Dan adalah salaf saleh. Sila baca Ustaz. Khusyuk pada sembahyangnya dan meninggalkan dia sehingga adalah setengah mereka itu
burung tangkap ia pantasnya menyangka akan pagar dan sesuatu jamat, dikerana tepatnya dan panjang tiangnya dan sudutnya. Dan adalah setengah daripada mereka itu berkata dia bagi ahlinya dan anaknya, apabila masuk aku kepada sembahyang, maka berbuat olehmu barang yang nyata kehendak kamu, yakni daripada mengangkatkan akan suara dan hingar bangar, maka aku bahwasanya tiada tahu ia dengan dia. Dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum sembahyang ia di dalam kebun pohon tamar baginya, maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satunya, dan jadilah ia menilik kepadanya, maka malaikat dia daripada sembahyangnya. Maka tak kala diketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya, maka jadikan kebunnya sekalian sabilillah, kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya. Demikianlah kelakuan salaf yang saleh, mengetahui mereka itu akan kebesarannya, kadar sembahyang dan amat ketinggian tepatnya pada Allah dan kadar pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita ni maksudnya disebut ulama-ulama zaman dulu, ulama sahabat, ulama tabi'in, itu dia panggil salafus salih. Ada setengah ulama meletakkan salaf ini kepada kurun yang ketiga, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik ulama orang itu di kurun aku. Kemudian lepas pada itu jadi 300, itu dia panggil. Jadi ada satu istilah dia panggil salaf ini, satu manhaj, metod, cara pengajian, itu dipanggil salaf. Jadi yang kita disebut maksudnya salaf di sini iaitulah ulama-ulama yang terdahulu, salafus saleh. Dan adalah salaf saleh. Jadi dalam ulama kitab dia ni, dia ulang balik bila dia nak jamakkan, dia ulang dua kali. Saleh maknanya orang-orang yang saleh sehingga-hingga. Kalau kita kata hari ini sehingga-hingga, apa nak, maknanya habis, hingga ni habis akan muncul, hatta makna sampai ke ujung. Sehingga maknanya sehabis upaya mereka sangat, yakni sehingga-hingga dengan makna sangat khusyuk dalam sembahyangnya dan menghingga-hinggakan sehingga-hingganya. Boleh faham tak? Dia faham. Bahasa Malaysia modennya berusaha dengan sedaya upayanya. Jadi insya-Allah dalam versi yang kita cetak baru ni, Muniatul Musalli, yang Abu Anah usahakan, doakan biar keluar cepat, kita letak matan asal Syekh Daud tu hingga berapa kali biarnya hingga situ. Kemudian kita letak dengan tulisan Rumi bahasa Malaysia. Jadi kita ambil kefahaman je bahasa Malaysia moden di bawah, kemudian nota kakinya barulah ta'liq, ulasan daripada Abu Anas. Sana saya nak kekalkan kesenian dia tu. Kalau kita buang terus, mana hilanglah dia punya seni, warisan, heritage sekarang hari ni. Rumah buruk pun orang tak diubah, apalagi nak ubah kitab orang. Ini dia panggil heritage juga ni, termasuk dalam benda-benda yang kena simpan juga. Baik, apa dia kata sehingga-hingga, maksudnya berusaha dengan sedaya upayanya. Apa contohnya? Tengok ni contoh ni. Adalah setengah daripada mereka pada setengah sembahyang, ketika melakukan salat, datang burung hinggap di atasnya. Subhanallah. Burung mari duduk atas kepala dia, menyangka pagar, tunggu pagar, tiang pagar berdiri sini, pak. Kita ni burung tak boleh nak hinggap, bergerak selalu. Burung pun lari, dia tak ada jaga kat sini, bukan ada pagar kan, terbalik pula dia. Allahu akbar. Ataupun kita was-was kan, burung mari kan berak atas aku pula kan, batal salat pula. Jadi dia tak tengok dah burung mari tak mari, memang dia tak tahu. Kita yang tahu ni memang tak boleh buat punya, was-was lalu. Jadi burung menyangka pagar, ingat ke pagar kat situ, sesuatu yang jamad maknanya yang keras, yang tidak bergerak.
tunggu kayu ke batu ke, itu makna jamat. Kerana tetapnya, diamnya dan panjang qiyamnya, lama berdiri dan sujudnya. Subhanallah. Orang dulu boleh buat macam ni. Dan adalah, ni contoh lain pula, setengah daripada mereka itu berkata ia kepada ahlinya, kepada isteri dan anak-anak dia. Dia kata apa? Apabila masuk aku kepada sembahyang, bila aku masuk sembahyang, maka perbuat oleh kamu apa yang kamu nak. Nak apa? Buat. Nak bising ke, nak apa ke, buat. Yakni daripada mengangkatkan akan suara dan hingga bangar, maka aku bahawasanya tiada tahu dengan dia. Subhanallah. Kita hari ni kalau tengah solat, anak bising, tukar pula berapa rakaat tak tahu. Syekh kita ni tukar. Ini satu sejarah lah, mungkin sejarah ini tidak ditulis, tapi satu pengalaman. Allah yarham bapak saya, Ajam Rahman rahimahullah, dia ni waktu dia belajar di Mekah, dia cerita, saya ambil sanad daripada ayah saya, daripada guru dia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullah, seorang ulama tokoh orang Melayu Indonesia, Al-Indonesia Al-Fadani di Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi rujukan dalam musnad, dalam apa ni, dia panggil musnid, orang yang ada sanad dalam bidang hadis, ada sanad. Dan kitab-kitab sanad dia ni yang dia sign, tanda tangan kepada bapak saya, itu banyak saya simpan di rumah. Jadi kalau kita nak kata kita ni ada sanad juga, insya-Allah adalah sikit-sikit. Jadi dia cerita apa? Dia kata ajaib, benda yang aku pelik aku tengok daripada Syekh Isa Muhammad Yasin Al-Fadani rahmatullahi alal jami'. Dia kata bila dia nak menulis, kitab, dia akan buka radio, dia akan buka tu, buka ni, dia suruh bising. Bila bising, dia menulis. Ini apa benda? Macam mana kita ni? Kita kalau buka sana buka sini, kita tulis pun tak tahu apa dah. Terbalik. Ya. Jadi masih ada lagi baqaya, peninggalan orang soleh zaman dulu. Tengok dia, bila dia nak menulis, dia tulis. Saya sendiri sempat pergi ke rumah Syekh Yasin ni, pergi ke rumah dia, dan kita tengoklah suasana kehidupan dia rahmatullahi alal jami'. Jadi pelik cerita ni. Saya pun cuba juga. Waktu saya belajar dulu, saya kata aku nak ikut Syekh Yasin ni, dia punya metod cara nak baca. Waktu nak periksa, nak exam, saya akan bawa dia punya nota, dia panggil muzakirah ni, nota nak periksa ni, pergi duduk dalam raudah Masjid Nabi. Tahulah raudah ni tempat orang tempuh, orang situ tempat orang bising. Saya biasanya, kalau saya nak baca nota ni, saya akan duduk tempat muazzin, tempat orang azan tu kan. Dekat bawah tu dia ada tiang. Bolehlah kita sandar situ, duduk kita baca sampai ke Isya. Tak kira lah orang lakoh kita ke orang apa. Saya kata aku nak biar orang bising tak apa, tapi aku ni dengan hati aku, dengan muzakirah ini, duduk pula dalam Masjid Nabawi Syarif, dalam raudah, nak ambil ni pengalaman orang-orang dulu macam mana dia boleh buat. Tapi itulah sedikit cerita pengalaman lah. Jangan pula kata abang anak ada keramat juga, tak ada apa-apa, ini cerita je dah. Baiklah. Dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum, sembahyang dia dalam kebun pohon tamar baginya. Dalam kebun tamar dia, pokok kurma. Maka terbang burung daripada satu pohon ke kayu kepada satunya. Jadi burung biasalah dia berjalan berterbang sana sini. Maka menilik ia kepadanya, dia pun duk tengok. Maka melalaikan ia daripada sembahyangnya. Subhanallah. Dia tengok ke burung ni menyebabkan dia terleka sikit. Maka tatkala diketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya. Subhanallah. Dia teringat, aku ni lalai dalam sembahyang ya, kerana burung ni. Apa jadi? Maka jadikan kebunnya sekalian fi sabilillah. Dia pun sudah salat, dia isytiharkan kebun aku ni wakaf fi sabilillah, aku tak nak lagi dah, kerana kacau aku dalam sembahyang, kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya. Jadi kalau kita buat macam ni hari ni, habislah sekalian rumah-rumah kita lah pergi kan. Jangan buatlah, kita tengok standard kita je lah. Cuma standard kita ada jugalah. Kalau pakai baju ni asyik duk tengok ke dia je, jangan pakai lah tu. Jangan pakai waktu nak solat. Waktu nak solat bagi pakai telekong yang cantik, sama ada putih atau hitam macam ni, biar gelap betul, tak nampak apa. Lebih baik. Dan kata setengah ulama, demikian lagi kelakuan salaf. Kita faham dah siapa salaf, ulama-ulama yang terdahulu yang saleh, sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran pada sembahyang dan amat ketinggian tempatnya pada Allah,
dan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggi sangat darjat salat ini, mereka tahu, maka mereka lakukan sedemikian. Kata setengah ulama, setelah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Tengok ni, dia tak kata hadis, dia kata setengah ulama. Ini cerita. Pada tiap-tiap saf 70,000, 10 daripadanya berdiri tiada rokok Allah, dan 10-nya rokok tiada sujud, dan 10,000 sujud tiada angkat kepalanya, dan 10 lagi duduk tiada berdiri, dan dihimpun akan sekalian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disampaikan kepadanya. Cerita ini kalau tu nak tengok rujukan dia yang saya jumpa dalam kitab Kanzul Ummal. Dalam Kanzul Ummal dia bawa cerita ni. Jadi kalau kita nak tengok sebuah kitab Sifatus Salatin Nabi, kitab Sifatus Salatin Nabi ini yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz At-Turaifi hafizahullah, orang muda lagi tapi hebat nampak dia kumpul dalam beberapa buah kitab yang menyebut tentang satu solat orang ni buat, dia telah menghidupkan sampai 500 sunnah dalam solat itu sendiri. Jadi banyak dalam kitab dia ni yang menyebut tentang sedemikian. Bila kita baca Allahu Akbar Subhanallahil Azim, Al-Qahtani dia kata telah mengumpulkan perkataan tersebut. Dia nak cari sungguh dalam Ibn Hibban, dalam apa cerita ni, nak kumpul balik di mana kau duduk sampai beratus sunnah hidup dalam satu solat. Orang tu solat 4 rakaat aja, beratus sunnah dia telah menghidupkan dalam ini. Jadi kan itulah kita tengok bagaimana terkumpul dalam 4 rakaat, 2 rakaat salat mukmin ini beratus sunnah yang kita buat. Maka tilik oleh kamu akan besar pemberian Allah dan kurniaannya di atas segala hambanya yang mukmin. Kita tengoklah ini satu nikmat yang besar, tetapi kita yang menghampakan, yang mensia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi berat tak berat kita ni? Berat. Nikmat orang beri kita sia-siakan. Kita bimbang takut macam pepatah Melayu kata, seperti bagi kalung kepada monyet. Kita monyet beli kalung comel-comel pakai kat tekuk monyet, tak makan, kawan tu duduk tengok apa benda ni dekat monyet. Jadi kita pun kadang-kadang ada nikmat yang Allah Ta'ala beri besar, tapi nak menggunakannya dengan cara yang besar juga kita tak jumpa kalau kita tidak belajar betul-betul seperti yang disebut ni. Habislah kita dalam bab khusyuk dalam salat. Kita berpindah pula kepada perumpamaan salat. Perumpamaan salat. Iqra Salahuddin. Jabir dan Muaz radhiyallahu anhuma tatkala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, melihat dia pada langit dunia, malaikat berdiri selama-lama menjadikan Allah akan mereka itu, menyebut zikir akan dia, tiada rukuk, dan pada langit yang kedua rukuk selama-lamanya, tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya, dan pada langit yang ketiganya sujud akan Allah, tiada mengangkatkan kepalanya, melainkan ketika memberi salam Rasulullah akan mereka itu, maka diangkatkan kepalanya kerana menjawab salam Rasulullah. Kemudian maka sujud pula selama-lamanya. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Dan pada langit yang keempat tasyahud mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang kelimanya mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh malaikat mengucap ya salam, ya salam masa dijadikan Allah akan mereka itu. Maka cinta hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin bahawa dijadikan bagian demikian segala ibadah malaikat yang di dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Maka telah mengetahui oleh Tuhannya yang Khallaqul Alim akan
mencintainya, akan cinta Nabi, maknanya cita-cita Nabi itulah. Akan cinta Nabi-Nya serta sudah diketahui pada azalinya, maka dihimpunkan segala ibadah malaikat yang di dalam 7 petala langit itu di dalam 2 rakaat sembahyang kerana memuliakan Nabi-Nya dan umatnya. Kata Muaz dan Jabir radhiyallahu anhuma, maka barang siapa berdiri di dalam sembahyang serta membesarkan dia dan ditunaikan segala rukunnya dan rukuk dan sujudnya, adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit dan orang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Baik. Jadi sebelum daripada kita berpindah tajuk, lebih dulu lagi suka saya simpulkan perbincangan kita dalam bab khusyuk dalam solat ini. Yang pertama, kesimpulannya, hakikat khusyuk itu 2 jenis. Kita nampak tadi hakikat khusyuk ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Yang pertama dia panggil khusyuk hati. Khusyuk hati kita. Khusyuk hati iaitulah merasakan pengawasan Allah. Biar dalam salat kita terasa Tuhan tengok, serta kehebatannya dengan meneliti tadabbur makna-makna ayat Al-Quran yang dibaca dan zikir-zikir yang dilafazkan seperti takbir, tasbih dan lain-lain. Hal yang demikian itu akan menyebabkan seorang itu benar-benar merasakan dia berada di hadapan Allah. Ini satu kita kena tengok. Khusyuk nak mari daripada mana? Mari daripada tadabbur. Perlu dipahami bahawa keadaan tidak khusyuk yang ditegah dalam Islam ialah kesibukan pemikiran dan hati ketika salat dalam perkara dunia. Bagaimanapun, ini dibahaskan oleh ulama, bagaimanapun jika semasa salat seorang berfikir dan disibukkan bindanya oleh urusan akhirat dan Islam, seperti semasa salat seorang memikirkan bagaimana kaedah ingin memenangkan umat Islam dan menaikkan kalimah hak, boleh tak boleh? Kalau terfikir pada waktu itu, katanya tidaklah dilarang. Contohnya, dalilnya tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang Parsi untuk mengintip berita musuh, Nabi kita hantar, lalu baginda pun mendirikan salat selepas itu. Bagaimanapun baginda berpaling ke jalan laluan pengintip baginda tadi, jadi dia tengok jalan orang ni. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah satu jenis kesibukan pemikiran, dan jenis palingan orang yang lalai pemikirnya adalah hal yang lain. Jadi kita nak, kalaulah terfikir dalam salat kita ni teringat ke mati, duk ingat sangat aku ni, yang menyebabkan kita jadi sebab, kita jadi itu fikir pada akhirat, jadi tidaklah dilarang dalam amalan salat kita, kerana dia masih lagi berkait rapat di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tentang khusyuk anggota. Khusyuk anggota pula merupakan pelengkap dan manifestasi daripada kekhusyukan hati seorang yang sedang salat. Sebagaimana disebut dalam asal tadi, lau khasya'a qalbu hadza, kalaulah khusyuk orang ni, hati khusyuk, maka anggotanya khusyuk. Jadi itulah di antara perkara yang kita kena ingat, bahawa khusyuk ni satu perkara yang menyebabkan kita mendapat pulangan yang besar. Di antara tuntutan khusyuk dalam salat ni, kenapa? Dia kata, ingatlah datangnya kita ke dunia ini dengan sebab ihsan, rahmat dan belas daripada Allah. Kerana peluang dan ruang yang dianugerahkan ini wajib disyukuri melalui salat ini. Kemuncak bagi mensyukuri nikmat ini ialah dengan menuruti arahan dan menjauhi larangan. Yang kedua, lahirnya kita ke dunia ini dengan tugas dan tanggungjawab. Seluruh tanggungjawab ini telah ditentukan dari awal lagi dalam Al-Quran dan Hadis. Seluruh anugerah nikmat nyawa, udara dan lainnya perlu dibayar dengan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, ingatlah segala arahan dan larangan yang termaktub dalam senarai tanggungjawab kita sebagai hamba Allah itu akan disemak satu persatu tanpa lalai oleh Allah SWT di padang mahsyar. Jadi bila kita di puncak ini, ingatan kepada Allah dalam salat ialah puncak tujuan salat itu didirikan. Jadi dipanggil maksud ataupun tujuan kita melakukan salat ini. Kerana apa? Kerana nak mengabdikan diri kepada Allah, nak suruh ingat kita kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un,
sesungguhnya telah berjayalah orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Tapi sebaliknya, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, maka celakalah bagi orang salat, iaitu orang yang lalai daripada salatnya. Sama ada lalai di sini ditafsir oleh sebagian ulama, lalai di sini dengan makna tak ingat nak salat, dia tak salat terus, ataupun lalai di sini dengan makna lalai dalam salat kita. Baik, kaedah untuk mendapat khusyuk. Jadi sebelum soalan, mari saya tengok soalan sudah ada, kita jawablah secara ringkas di sini. Secara kesimpulannya, antara kaedah paling utama yang telah memperolehi khusyuk dan tanda kesempurnaan kehadiran hati telah tercapai ialah dengan meneliti 5 perkara yang telah kita bahaskan di awal dulu. Syekh Daud rahimahullah telah membahaskan di awal dulu, iaitulah yang pertama dia panggil tafahum. Tuan-tuan boleh rujuk baliklah dalam kitab kita ni di awal dulu. Apa makna tafahum? Memahami semua bacaan dalam salat dan menghayati maknanya. At-ta'zim, merasakan kebesaran keagungan Allah seolah-olah Tuhan berada di hadapan kita. Al-haibah, apa makna haibah? Menghadirkan rasa gerun terhadap kekuasaan Allah. Demikian rasa hebatnya terhadap Allah akan dapat dihasilkan. Rasa gerun, aku ni kalau tak buat, rasa. Kemudian ar-raja, mengharapkan rahmat Allah dengan sepenuh harapan bahawa ibadat anda akan diterima. Kalau kita tak letak hal ni, kita rasa kecewa nanti. Yang kelima, al-haya, berasa malu pada Allah kerana kecuaian dalam mengotakkan janji kita terhadapnya dan kekurangan kita dalam melakukan ibadahnya akan mengundang perkara tersebut. Isu masalah ini kita akan bahas nanti dalam bab zikir selepas salat, insya-Allah. Di mana zikir lepas salat nanti, yang pertama sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermula lepas dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita mula-mula ucapan dia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini telah dibahas panjang oleh ulama hadis. Kenapa Nabi beristighfar di sini? Dimula dengan istighfar. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bimbang, merasa malu pada Allah, takut dalam salatnya tadi ada tempat yang dia tidak khusyuk, menyebabkan dia mula terus dengan istighfar, astaghfirullah, ya Allah minta ampun, minta ampun, minta ampun kalau ada tersilap dalam salat aku tadi. Subhanallahil azim. Kita yang memang nak kata memang 100% kecil hati pula kita sendiri kan, yang memang adalah masalah dalam salat kita, sama ada masalah khusyuk, masalah apa-apa ni berlaku, maka lebih patut lagi bila kita bagi salam, istighfar tu jangan tinggal. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau boleh astaghfirullah tu dengan bulu roma kita naik, takut pada Allah, ya Allah minta maaf, semayang tadi yang terbaik dah aku buat tadi, tapi itulah yang saya dapat. Cakap dengan Allah, aku buat dah terbaik, the best saya buat tadi, tapi itu yang standard saya. Istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah. Janganlah engkau ambil kesalahan atas diri aku yang hina, yang lemah, yang tidak berkemampuan ini, yang kita ibarat, saya suka ibarat kita ni OKU dah dalam bidang ibadat ini. Kata dia terima OKU dalam ibadat. Dalam bab lain kita kuat COO suo belaka, tapi dalam bab ibadat OKU tandah dia apa ada khas, nak berjalan pun orang memang tempat-tempat yang tertentu sajalah. Baiklah, di antara faktor-faktor ini kena tulislah, walaupun keluar daripada musalli tapi dia masih dalam skop perbincangan kita hari ini yang saya ingat. Perbincangan tentang khusyuk ni biar kita lengkapkan. Yang pertama, apakah faktor yang utama yang boleh merusakkan khusyuk dalam salat ini tak dapat? Yang pertama sekali, kerusakan dalam akidah dan kepercayaan. Rusak akidah, ini yang paling berat. Akidah ni rosak daripada mana? Daripada salah faham kita terhadap memahami apa itu tuntutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang kita ni salat tapi kita buat benda-benda yang tak baik. Di antaranya, orang yang salat hari ni, salat lepas semayang boleh pula singgah, nak balik rumah singgah dulu rumah Tok Bomo, sebab beg hilang dekat masjid negara tadi. Bukan masjid negara lah, mana-mana masjid lah tuan-tuan. Minta maaf lah, imam marah pula saya nanti. Hilang kat masjid, Allahu Akbar. Balik daripada rumah, balik daripada nak salat, berhenti rumah Bomo pula tanya. Sedangkan Nabi kata man ata'arrafan, siapa dia pergi jumpa orang yang mengaku tukang tilik, tukang saya, tukang tenung ni, dia tanya baru tanya.
lam tuqbal lahu salat arba'ina yauman, Allah Ta'ala tidak terima salat yang 40 hari. Ini punca kita. Duk salat pun duk fikir rumah tok imam, rumah tok bomo juga. Jadi ni mari punca. Di antara bomo ramalan yang kuat-kuat hari ini, permainan sihir yang dahsyat, iaitu di antara yang kedua, tangkal azimat yang ada perlu dihapuskan. Hari ini tangkal azimat ni macam-macam, sangkut kat rumah dah. Kalau nak sampai kelambu Kaabah tu cari di Mekah. Orang pergi potong dia, nak beli balik buat azimat pelaris. Macam-macam cerita. Saya tanya tukang kelambu dia terpaksa apa ni? Kena potong dah tu, Syekh, dia kata. Itu di antara pertama yang kita sebut masa isu persoalan akidah. Yang kedua, masalah makan, minum, pakaian daripada harta yang haram. Ini kita berat ni. Dalam hadis Nabi yang panjang, Nabi kata ada seorang yang musafir berjalan jauh, yutilus safar ash'as aghbar, yang berdebu-dabu, habis rambut tak terurus, mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, minta minta doa, tak diterima doanya. Kenapa? Ya mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Pakaiannya haram, minumannya, makanannya haram. Ini juga termasuk dalam. Hari ini kalau tuan-tuan cek tengok, dalam halal haram dalam bab makanan cukup tinggi. Saya tak berani nak kata, nak buat tuduhan tak boleh, kita tak bertanggungjawab. Tapi buku-buku yang dikeluar tentang halal haram, tuan-tuan tengok, halal haram ni banyak masuk unsur-unsur khinzirnya, masuk unsur tu, unsur ni masuk. Jabatan Agama pihak JAKIM pun dah keluar satu kertas-kertas. Kita tengok, cek selalu. Tuan-tuan duduk dalam internet pagi-pagi, malam-malam tu, jangan duduk mengembarai kursi kak. Tengok fatwa yang dikeluar oleh Jabatan Agama JAKIM. Fatwa tu tengok je kategori apa nak baca ni, kategori akidah, apa benda yang ajaran sesat. Kadang-kadang fatwa tahun 80-an, tahun 70-an, 90-an, tahun 2000 dah keluar lama dah. Saya duk cek tengok, bila orang tanya tentang amalan tu, amalan ni, saya pun terkejut tengok satu fatwa yang telah diputus oleh Jabatan Kuasa Fatwa tahun 2000 ni. Nama-nama tarekat yang masyhur diamal oleh orang kita ni memang telah disesatkan, diputuskan sesat oleh Jabatan Kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan. Tapi kita duk buat juga, kita duk salat juga. Jadi bila duduk dalam salat, dalam keadaan kita amalan-amalan yang kita buat itu telah diputuskan sebagai amalan yang bercanggah, yang sesat, maka ini menghalang kita. Kita buat, boleh menangis juga, tengok orang duk menari juga kita dengan tangisan, tapi tak masuk dalam jiwa kita. Kenapa? Halangan-halangan yang ada ini besar. Jadi kita tengok makan minum, nak beli saham, tengok dulu patuh syariah tak patuh syariah. Hari ni orang salat riba boleh main, saham-saham yang tak patuh syariah pun masih lagi bergelumang, apa benda pun. Jadi kita buka tengok, tuan-tuan orang cerdik belakang ni, tak ada siapa tak cerdik dah. Semua orang boleh cakap belakang, boleh tengok dengan mata, boleh dengar dengan telinga. Kita tengok apa benda yang ada. Cek dalam ni, security, Suruhanjaya Security telah mengeluarkan senarai, ini patuh syariah, ini tak patuh syariat. Ini semua halangan-halangan yang besar. Jadi saya tak naklah hurai satu persatu, tuan-tuan boleh cek sendiri. Punca-punca kehilangan khusyuk kita dalam salat ini, punca apa? Berpunca daripada makanan yang tidak halal, sama ada melalui rasuahnya, melalui ribanya, melalui apa saja benda-benda yang inilah halangan yang besar. Tak usah tanya banyak lah, macam mana ustaz nak apa mula khusyuk solat kalau tak bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela ini, tak bersihkan makanan kita, tak bersihkan pakaian kita, tak bersih ini rumah tangga kita daripada benda-benda yang haram, maka efek yang paling besar sekali, hilang khusyuk dalam solat kita. Inilah benda yang paling bahaya sekali, yang kita rasa amat menakutkan kita sendiri. Kadang-kadang walaupun kita ni tak dapat membersihkan diri, tapi berusahalah bersihkan diri. Usaha mesti kena ada, kerana kita bimbang nanti apabila mati baru nak cek siapa lagi juruadik lain dah mari tu. Siapa juruadik dia? Munkar dan Nakir. Hal ni tak makan rasuah ni. Pasal itulah Allah Ta'ala pilih dalam juruadik kita ni, kita punya security, kita punya PA kita ni, semuanya malaikat yang tak makan, yang tak minum, yang tak berkahwin. Kalau orang jaga kita, selesai masalah. Macam cerita siapa tadi? Sahabat yang solat cepat tadi, nama apa? Ammar bin Yasir. Baru je sebut, ni Melayu mudah lupa sungguh. Jadi sahabat ni dia cepat tengok syaitan tak ada boleh main. Jadi kita hari ni apa benda yang kita nak ada?
Maka di sinilah tuan-tuan muslimin dan muslimat, ambillah kesempatan sewaktu nyawa masih di badan, sewaktu pintu taubat masih terbuka, bersihkan amalan-amalan kita ini, insya-Allah hati kita akan bersih. Kita berpindah pula kepada tajuk hikmah dan secara salat. Sila Ustaz. Hikmah ditentukan pada waktu yang 5 ini dan pada bilang-bilangannya. Telah dikata setengah ulama ditentukan tiap-tiap sembahyang itu sembahyangkan suatu nabi daripada anbiya alaihissalam tak kala keluar daripada syurga dan lihat ia akan zulmah. Gelap mana? Zulmah mana gelap? Dan takut ia akan sebagai takut yang sangat, maka tak kala subuh dan pecah fajar sembahyang ia 2 rakaat. Rakaat yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam, dan rakaat yang keduanya syukur ia sebab kembali siang hari. Nah, itu ceritanya. Cerita salat subuh ni disandarkan kepada Nabi Adam. Nah, Yang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala menyuruh Allah dengan sembelih akan anaknya, kemudian disuruh pula dengan sembelih akan penebusan. Penebusan tu bila Allah Ta'ala suruh sembelih Nabi Ismail, dia nak sembelih, dan adalah seru itu pada ketika gelincir matahari. berlaku penukaran apa ni, kibas tu pada gelincir matahari waktu zuhur. Maka sembahyang dia 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi menebus, dan yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya, dan yang ketiga bagi menuntut keredaan Allah daripadanya, dan yang keempatnya kerana keadaannya sebab diri penebus yang amat besar, seperti firman Allah Ta'ala, wa fadainahu bidzibhin azim. Surah As-Saffat ayat 107. As-Saffat ayat 107. Allah daripada kelepasan 4 zulmah itu. Jadi cerita zulumatun ba'daha fawqa ba'din ke dalam Quran tu. Jadi gelap dalam gelap, gelap air, gelap perut, jadi 4. Nah. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihissalam. Tak kala dikeluarkan dia Allah daripada antara kaumnya, dan adalah pada ketika jatuh matahari, maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan kedua bagi menafikan tuhmah daripada ibunya, daripada dituduh oleh kaumnya, dan yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah, juga kerana inilah di 2 rakaat yang dahulu itu terhubung keduanya, dan yang ketiganya tak kala sendiriannya. Dan pertama-tama orang yang sembahyang Aisyah itu Nabi Musa alaihissalam ketika sesat jalan waktu keluar ia daripada Madian, dan adalah pada Madian ni sekarang duduk di Jordan. Madian siapa dia pergi Jordan dekat laut mati itu dia panggil Qaryah Syuaib di Madian. Siapa nak pergi melawat, pergilah tengok situ. Dan adalah padanya itu di dalam duka cita isterinya, dan duka cita Harun saudaranya, dan duka cita seterunya Fir'aun, dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu sekaliannya dengan janjinya yang sebenarnya, dan adalah yang demikian itu pada waktu Isya yang akhir. Maka sembahyang ia 4 rakaat syukur akan Allah daripada segala duka cita yang 4 itu. Dan pada riwayat yang lain bahwasanya subuh itu bagi Nabi Adam, dan zuhur bagi Nabi Daud, dan asar bagi Nabi Sulaiman, dan maghrib bagi Nabi Yaqub, dan Aisyah bagi Nabi Yunus. Dan ketahui oleh cuma bagi kitanya cerita yang sahih iaitulah bila ke waktu zuhur, bila waktu asar, bila semua ni berapa rakaat ini, cerita tengok dalam kitab hadis, cerita selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun daripada Mi'raj. Bila Nabi kita turun daripada Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat Jibril mari. Nabi mengatakan ammani Jibril marratain. Jibril telah jadi imam kepada aku 2 kali. Bila ni? Bila Nabi turun daripada Mi'raj. Yang pertama Nabi Jibril mari salat dengan Nabi
di awal waktu, besok dia mari salat dengan Nabi di akhir waktu. Jadi waktu subuhnya pada waktu sekian 2 rakaat, waktu zuhur pada waktu gelincir matahari 4 rakaat, waktu asarnya sedemikian, waktu maghribnya, waktu isyanya, kemudian besok dia datang lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat dengan Jibril dengan bilangan rakaat yang sama pada waktu yang berlainan. Contohnya subuh dah, kemudian dah last sekali sembahyang. Zuhur sama juga. Asar di salat. Maka Jibril mengatakan al-waqtu baina hazaini. Jibril mengatakan waktu salatmu di antara 2 waktu yang kita salat semalam. Hari pertama aku salat awal waktu, hari yang kedua aku salat di akhir waktu. Jadi itulah hadis-hadis yang sahih yang menyebut tentang bilangan rakaat dan juga waktu salat tu. Ada cerita-cerita yang lain tu Syekh pun tak kata mari daripada hadis, dia kata hukama diceritakan. Jadi kalau kita nak buat cerita pun boleh, tapi yang baiknya kita buat cerita hadis Ammani Jibril tadi. Jibril menjadi imam pada aku 2 kali. Itulah yang sahih, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah pula kepada tajuk perumpamaan solat. Dan ketahui olehnya, dan pada tiap-tiap warnanya itu bagainya manfaat, maka iaitulah sembahyang kemudian maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanannya itu. Demikianlah umpamanya sembahyang itu disuruh Allah Subhanahu wa taala mengejarkan dia supaya mengambil lazat hambanya yang kamil daripada bagai-bagai pemberian dan kurniaannya, supaya ianya syukur hambanya itu akan kurnia Tuhannya. Maka af'al salawat itu seumpama makanan dan zikir dan tasbih dan doa bagi bagai-bagai warnanya. Seumpamanya, maka apa makanan dan minuman daripada umpama ini hingga tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya dan sejuk mata hatinya dengan kurnianya yang tiada dapat diberinya, kerana ialah yang dinamakan jannah li'ajilah, seperti firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan maqam Tuhannya itu 2 syurga. Syurga segera di dalam dunia, iaitu sejuk mata hatinya dengan syuhud akan Tuhannya, dan syurga yang kedua di akhirat di sana. Dan kata setengah hukama, jangan panggil rakyat dia mari, bagai-bagai dia punya menu tu banyak. Ada minuman ni, ada tu, ada ni. Kalau kita pergi rumah kawan-kawan kita pun tak habis nak makan dah. Kek saja ada 10 jenis. Minuman pula berapa jenis. Makan jadi berbagai-bagai itu. Dia kata tiap-tiap warnanya itu ada manfaatnya. Maka itulah sembahyang. Kemudian dia panggil supaya orang ni salat supaya nak menerima. Maka af'al, apa dia af'al? Perbuatan amalan salat itu seumpama makanan. Ini bandingan yang dia buat ni. Perbuatan amalan salat seperti makanan, dan zikir dan tasbih dan doa bagai-bagai warna minuman. Jadi zikir dengan doa kita tu macam minuman. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini? Jadi Allah kerana sedap sangat makanan ini sehingga tidak sedar hambanya yang arifin, yang kenal Allah akan dirinya. Orang yang arifin bila dia salat sampai berdiri berjam-jam, tak sakit kaki, tak sakit lutut, kerana apa? Kerana dia tak sedar yang dia ni sedang lazat bermunajat dengan Allah. Dan sejuk mata hatinya dengan kurnia yang tiada dapat diperi, tak dapat dinilaikan. Kerana inilah salat inilah dinamakan jannatul ajilah, iaitulah syurga yang disegerakan. Siapa dia nak masuk syurga cepat? Salat. Syurga dunia. Kita ni bila sebut syurga dunia ni nampak benda lain selalu. Hari ni orang buat bidadari dunia lah, macam-macam benda dunia jumpa. Nak syurga dunia dulu ni. Bila sebut syurga aku, rumahku, balik rumah tak tenang, lari juga. Jadi syurga yang betul-betul dalam dunia ni siapa nak masuk? Masuklah dalam salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan.
surah Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu 2 syurga. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia akan dapat 2 syurga. Syurga disegera dalam dunia ini, iaitulah sejuk mata hatinya dengan syuhud. Ini istilah kena faham. Syuhud maknanya penyaksian mata hati akan Allah. Dan syurga yang kedua di akhirat sana. Syurga yang sungguh di akhirat sana. Jadi kita akan terus baca 12 perkara yang mesti dilakukan dalam salat. Nak dapat khusyuk, 12 perkara ni kena buat. Kerana kita nak berhenti dalam bab yang besar nanti, ya, perbincangan yang mustahak juga dalam salat kita ni, itulah tentang sujudus sahwi. Jadi teruskan Ustaz Salahuddin, sila. Di dalamnya 12,000 perkara. Kemudian maka disimpankan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurnalah sembahyangnya. Jadi kita sebut tadilah hadis tadi di awal tadi, berapa satu solat yang kita buat ada 500 600 sunnah dalam tu. Jadi boleh dikecilkan dia, dicatukan. Jadi ada berapa? Maka 6 perkara dahulu daripada masuk pada salat. 6 perkara ini kita kena buat sebelum kita salat, dan 6 perkara kemudian daripadanya. Jadi inilah dipanggil mukambilat, penyempurnaan kepada nak dapat khusyuk tadi. Yang pertama ilmu. Tanda betul-betul. Yang pertama ilmu. Tak boleh kita salat ini tanpa ilmu. Kerana ada asar yang meriwayatkan amal yang sedikit di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak tanpa pengetahuan, dalam jahil. Memang tepat sekali. Amal yang sedikit dalam pengetahuan dengan ilmu, dalam pengetahuan dengan ilmu itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Jadi anak duk cek semok hadis ni agak sukar sikit nak cari dia, tetapi daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud ada. Tuan-tuan tanda kat tepi itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini banyak diriwayatkan dan ulama-ulama hadis pun mengatakan sahih kepada Ibnu Mas'ud. Dia kata, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin. Amal yang sedikit tapi ikut sunnah. Kita zikir ikut sunnah, lepas mayang ikut Nabi buat, pagi ikut Nabi ajar, petang ikut maksurat, lebih baik daripada mu buat amal banyak pagi sampai gelap, bertapa dalam gua 40 hari fi bid'atin, tapi tidak mengikut sunnah. Ini kata-kata masyhur daripada Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat lain, dalam pada Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan dengan lafaz al-iqtisadu fi sunnati ahsanu min al-ijtihad fil bid'ati. Iqtisad maknanya ekonomi, sikit beribadat tapi ikut sunnah itu lebih baik daripada ijtihad, bersungguh-sungguh, bertapa, berpagi, petang sampai siang malam beribadat di dalam bid'ah, maknanya dalam perkara yang tidak disyariatkan, yang tidak sabit, yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, kalau kita nak tengok di sini dalam syarah hadis, Al-Manawi dalam Faidul Qadir menukilkan kata-kata Imam Al-Khattabi rahimahullah. Khattabi ini seorang ulama hadis, syarah kepada Sunan Abi Daud. Dia kata, la khaira fil amali ma'al bid'ati, tidak ada kebaikan buat amal dengan bid'ah, lakin al-murad annahu ma'as sunnati yanfa'al qalil ma'al bid'ati la nafa'a fihi. Jadi kita ikutlah yang sunnah yang kita belajar dalam kitab-kitab kita ni, ambillah yang sunnah itu lebih baik. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kata apa? Fala yanbaghi tasahul fi zalik. Imam Ghazali kata, jangan sekali-kali mempandang ringan dalam masalah meneliti sunnah dengan bid'ah dalam amalan ini. Wa yuqalu hadza mimma yata'allaqu bil adat fala ma'na lil ittiba' fi. Jadi kalau dalam masalah-masalah benda yang terlibat dengan adab, kita kata ini adab je, tak payah ikut lah. Ni dia kata apa ni? Contohnya Imam Ghazali buat contoh, fa'alaika an talbasa sarawil qa'idan. Nak pakai seluar kena duduk, pakai imamah serban berdiri, mula pekerjaan nak pakai kasut tangan kaki kanan, makan dengan tangan kanan,
Dan lain-lain lagi, akhir sekali Imam Nawawi kata, Imam Ghazali kata apa? Fala yanbaghi tasahul, jangan ambil ringan dalam masalah sunnah walaupun kecil. Tengok Ghazali rahimahullah sangat beri nasihat kepada kita. Wa yuqalu hadza mimma yata'allaqu bil adat. Orang yang kata makan minum ni adat ya, ikut nak makan dengan apa tak ada masalah, makan dengan sudu, dengan gerpu, dengan cok, dengan Cina pun tak apa, tapi dengan tangan kanan. Ya dia kerana kita fa inna zalika yughliqu baban aziman min abwabis sa'adah. Orang yang tak mau ikut sunnah ini dalam makan minum, dalam ibadat dia ni, orang telah menutup pintu yang besar di dalam pintu kebahagiaan. Jadi saya tak nak urai panjang dalam masalah ini, cuma nak ambil taklid sikit kepada hadis. Beramal sedikit dengan ilmu pengetahuan itu, dengan ikut sunnah itu lebih baik daripada beramal banyak di dalam kejahilan yang tidak ikut sunnah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, wudu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sembahyang itu melainkan dengan wudu. Dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salah miftahus salatut tuhur, pembuka salat itu iaitulah dengan tuhur, dengan wudu. Yang kedua, yang ketiga, berpakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, surah Al-A'raf ayat 31, ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Nak pergi masjid, buatlah pakaian yang cantik-cantik, yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap pergi ke masjid, berpakaian yang sopan santun, berpakaian yang baik. Jangan kita buat kacau pada orang. Setengah orang nak pergi masjid pakai baju warna-warni, belakang ada tulisan, yang buat orang belakang tak kosok duk tengok baju dia. Dia kata pakai baju bola tak boleh juga. Kita tak soal bola, soalnya pakai baju tu yang orang duk baca belakang tu, tulisan pun tak bagus juga. Yang keempat, memelihara akan waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Ini dia ulang balik adab-adab ni. Yang keenam, niat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, muttafaqun alaih. Sungguhnya segala amal itu dengan niat. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Maknanya mengharamkan takbiratul ihram tu dengan takbir, dan membuka balik salat itu dengan taslim. Dia tak ada baris dalam kitab tu, kena tulis sendiri. Itu tak ada makna. Syekh pun nak cepat juga, dia tak letak makna dah. Yang ke-8, berdiri. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, surah Al-Baqarah 238. Yang ke-9, membaca Al-Quran. Yang ke-10, rukuk. Yang ke-11, sujud 2 kali. Yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir tu yang ke-12. Itu bilangan baru tu, 12 perkara. Ini baru nak masuk kepada huraian-huraian dia, iaitulah adapun ilmu itu ada 3 wajah. Jadi panjang perbahasannya, kita berhenti dulu, kita sambung lagi perbincangan kita tentang ilmu, dan insya-Allah tentang sujudus sahwi di dalam perbincangan yang akan datang. Jadi saya tengok ada soalan daripada jemaah ahli jemaah kita ni, ada beberapa soalan ni. Kalau ada soalan tu boleh hantar mari, ataupun setengahnya sudah di SMS kat sini tak? Soalan SMS kata, waktu isyraq, syuruk dan duha, berikan penjelasan tentang perbezaan waktu. Tidak kita bincang dah dulu di awal perbincangan dulu? Tak ingat dah? Tak apalah. Waktu syuruk dan duha, perbezaan waktu tersebut, apakah maksud waktu tersebut, dan antara waktu tersebut yang mana diharamkan salat. Gini, syuruk ni maksudnya apa? Maksudnya terbit matahari. Kita dilarang daripada salat lepas pada kita salat fajar, tak boleh lagi salat sehingga naik matahari. Itu makna syuruk. Bila naik matahari, habislah waktu subuh. Siapa tak salat subuh lagi kena qada. Kemudian bila lepas pada waktu ni, larangan, tak boleh salat sunat. Jangan salah faham, setengah orang ni waktu syuruk tu situlah dia pergi salat sunat. Tak.
kena tunggu dulu. Kalau tengok dalam kalender takwim sebahagian negeri, dia tulis 28 minit baru boleh salat duha. Yang saya belajar dengan ustaz-ustaz kita di bahagian falak kata tak sampai 28 minit, itu ihtiyat. Dia jangkaan dia di antara naik matahari syuruk tadi, terbit matahari dengan naik matahari segala yang disebut dalam hadis qaidar rumhin, itu lebih kurang anggarannya dalam 10 minit. Maka saya letak di sini yang paling ringkasnya kita ambil 8 minit. 10 minit. Jadi 10 minit kalau kita masuk waktu duha contohnya berapa minit? Duha kita masuk pukul 7.05 minit, maaf, syuruk 7.05 minit, kita tambah lagi 10 minit kalau nak cepat, kalau tidak pun tambah lagi 15 minit, itu lebih ihtiyat. Jadi kita jadilah dia 7.5 minit, 7.20. 7.20 kita sembahyang duha, cantik. Kenapa cantik? Tanda sini. Saya ni suruh tulis je. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallal ghadata fi jama'atin, siapa dia sembahyang subuh jamaah, summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, kemudian dia berduduk di masjid itu sampai berzikir dengan orang kuliah, dengan orang ceramah sampai naik matahari, hilang waktu larang anggaran kita dalam 15 minit 10 minit tadi, summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini ada sedikit perbahasan. Ada ulama mengatakan inilah dia panggil sunat isyraq, iaitu sunat naik matahari. Ada ulama lain kata la, Ibn Abbas kata aku duk tengok bil asyi wal isyraq dalam Quran itu, aku teliti tengok itulah dia permulaan salat duha. Jadi kalau tuan dan puan nak niat salat isyraq, nak niat salat duha apa, Nabi tak sebut apa-apa di sini. Nabi kata salla rak'ataini, melakukan salat 2 rakaat. Tulis dah. Hak ni nak suruh tulis lagi ni. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Bagi dia pahala haji dan umrah yang sempurna. Tulis besar-besar, letak kat dinding masjid. Jangan keluar lepas maya subuh sehingga naik matahari, kemudian kita salat sunat 2 rakaat ini, dapat pahala haji yang sempurna 3 kali ulang sempurna. Jadi tuan-tuan muslim yang boleh balik ke masjid masing-masing, tulis banner besar, minggu depan ini hari cuti, kita meraih haji yang sempurna di masjid kita ni. Tapi kena kepahaman ni kena jelas dulu. Nanti aja bawa mari pula jabat agama ajar dan sesak siapa ajar ni buat haji dekat sini, dekat Kuala Lumpur pula ni. Pening kita dah. Kena Abu Anas dulu, kena tangkap, susah saya. Jadi ajar dulu pada masyarakat, kita buat meraih haji sempurna di masjid kita ni. Panggil lah penceramah, cakap penceramah, ustaz jaga berhenti sehingga naik matahari. Jadi boleh selesai masalah. Cantik tak cantik? Cuma yang afdal bagi waktu duha di mana? Yang afdalnya iaitulah hina tarmudul fisal, dalam hadis ketika panasnya kaki anak unta. Anak unta panas kaki dia pukul berapa? Kalau di Mekah tu pukul 9 panas dah. Tempat kita ni pukul 9 baru nak naik matahari dah. Kena hari hujan pula tak panas-panas pak sudah. Jadi kita anggaran. Tengok pukul berapa kita nak buat. Itu soalannya. Jadi soalan yang kedua, betul ke sunat-sunat rawatib duha tahajud boleh diqadakan? Nak qada dah. Buat dulu, jangan qada terus kan. Jadi sunat rawatib maksudnya sunat yang sabit, yang Nabi kita buat tetap. Seperti yang Nabi kita beri dalam hadis 10 rakaat. Siapa jaga 10 rakaat ni, orang ni dapat baitan fil jannah, dapat mahligai dalam syurga. 2 rakaat fajar sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Yang ni kalau menjadi amalan tetap kita, kalau tertinggal ataupun ada halangan tertentu, kita boleh qada. Walaupun di waktu nahi, waktu larangan. Lepas asar qada. Nabi kita qada lepas asar, sunat yang dia tertinggal lepas zuhur kerana sibuk dengan wafdu Abdul Qais. Tapi kalau boleh janganlah duk qada dalam masjid. Orang tengok ni makcik ni bila pula jadi alim semaya sunat lepas asar, menimbulkan fitnah. Kita tak nak timbul fitnah dalam hidup kita ni. Banyak dah fitnah yang tak terjawab dalam masalah ni. Ada pun sunat-sunat lain tu boleh kita qada kalau menjadi amalan tetap kita. Cuma nak macam duha nak qada bila? Lepas zuhur ke qada besok? Adakah riwayat beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut busur panah semasa solat, tidak sakit, sanadnya diterima untuk disebarkan? Jadi cerita ni memang dibahas dalam bab batal tak batal wuduk keluar darah.
dalam bab taharah. Jadi hadis ni masyhur. Sahabat radhiyallahu anhum tengah salat, dia boleh masuk dua kategori ni. Dalam bab khusyuk pun boleh salat, dalam bab taharah boleh. Jadi ada ulama mengatakan kalau darah banyak keluar, batal dia punya wudu. Jadi yang mengata sedemikian mengatakan tak batal wuduk ni kerana apa? Sahabat ni terpacak dia punya panah dekat betis dia, dia tak berhenti salat dia kerana dia nak habiskan salat, lepas tu baru dia cabut dia punya busur. Jadi kalau kita nak letak dia dalam kategori khusyuk dalam salat pun masuk, dalam kategori dalam bab taharah pun boleh masuk, dan hadis ni diterima. Berkenaan hadis Allah hadap atas hambanya selama dia khusyuk, bagaimana orang yang sekejap khusyuk sekejap tak khusyuk, adakah masih dikira khusyuk? Jadi kita jawab di sini, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, inna fadlullahi wasi'ah. Limpah kurnia Allah Taala yang sangat besar. Bagaimana Allah Taala sekejap ada sekejap tak ada, ini saya ingat satu perbahasan yang agak rumit. Yang kita nak letak di sini bahawa Allah Taala itu Maha mengetahui. Khusyuk sekali tak khusyuk sekali, sekali padam sekali tak padam. Jadi sekali waktu khusyuk itu ditulisnya pahala, waktu tak khusyuk itu pahala stop sekejap. Jadi itu jangan bimbang. Kerja malaikat ni insya-Allah sangat teliti, yang tidak menakutkan kita, kerana dalam hadis sijilat 99 rekod orang ni dibentang depan Allah Taala. Tuhan panggil seorang hamba, dia kata iqra kitabak, baca kitabmu. Allah Taala tanya pada dia, hal zalamaka katabati, adakah malaikat penulis amalan ni zalim pada engkau? Dia kata la ya Rabbi. Allah Taala tanya semua, tak ada bantahan, rekod yang ditulis ni semuanya tepat. Maka ketika itulah Allah Ta'ala beri kepada keampunan kepada dia. Ceritanya panjang, muslimin boleh tengok dalam rakaman yang siri-siri pengembaraan Rehlah Abadi. Tengok dalam YouTube Rehlah Abadi, saya dah buat rakaman yang panjang sebanyak insya-Allah 10 siri dah siap, akan masuk lagi, tinggal lagi 2 siri tentang syurga dengan neraka, yang kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni termasuk dalam penduduk syurga semuanya dan jauhkan daripada neraka insya-Allah. Jadi Rehlah Abadi ni satu pengembaraan yang saya buat ringkas dalam siri khutbah, bermula daripada persiapan nak mati, lepas mati, masuk dalam kubur, keluar kubur, pergi ke sirat, pergi ke neraka atau syurga. Itu yang kita minta kita ke syurga insya-Allah. Jadi dalam pengembaraan ini boleh tengok ada hadis yang menyebut tentang sedemikian. Boleh ke tak duduk tahiyat akhir duduk seperti tahiyat awal? Sebab ruang terhad antara jemaah, takut duduk atas kaki orang. Boleh kita duduk dalam keadaan tersebut, dia panggil waktu darurat, duduklah macam mana pun, tapi dilarang duduk iqa'. Iqa' duduk mencangkung, seperti yang duduk sebut larangan tadi, seperti duduk macam monyet nak makan pisang, duduk macam tu duduk. Itu larang. Kita duduk setakat mana yang boleh. Tapi dalam keadaan darurat, duduk macam mana pun semuanya boleh. Yang pentingnya jangan buat membatalkan. Masalah telangkah waktu salat ni, batal tak batal, ini kita akan sebut dalam bab perkara yang membatalkan salat nanti insya-Allah. Ramai wanita tidak peka mengenai aurat. Ini berat sikit. Yakni mereka fikir hanya jaga aurat waktu salat saja, tapi di luar salat mereka pakai tudung yang boleh kelihatan bawah dagu, tidak memakai stocking. Ramai wanita tidak faham mengenai memakai stocking di luar salat. Jadi kesimpulan yang ringkas yang saya nak buat di sini, iaitulah aurat orang wanita, wanita ni dalam salat dan luar salat sama je. Yang dia boleh bukanya muka dia dengan tangan sampai pergelangan tangan. Yang lain-lain itu kena tutup semuanya, kecuali dalam beberapa tempat yang tertentu yang kita bahas dah dulu dalam bab aurat. Jadi jangan mandang rengeh masalah ini. Orang perempuan tak usah rimas lah, tak usah kata kenapalah susah sangat orang perempuan ni, kenapa susah sangat ni, kena pakai tudung lagi, pakai stocking lagi, pakai itu pakai ni. Jangan duk bimbang. Allah Ta'ala bagi cuti kepada puan 2 minggu paling lama, tak payah semayang. Orang laki-laki ni walaupun pakai macam ni pun tak ada cuti seumur hidup. Ada cuti tak? Jadi kita kira perseimbangan dalam syariat ni, tengok semua, jangan ambil satu-satu je. Orang perempuan kena tutup aurat, okey, tapi dia ada cuti paling minima, maksima dia boleh cuti dalam hidup ni, salat tak payah salat 60 hari dalam fiqh Syafi'i. Jadi kita kena ambil perimbangan. Kemudian banyak lagi lah hikmah-hikmah. Saya nak huraikan, masa kita sudah tamat. Jadi tengok dalam buku yang saya baru keluar, tajuk dia Keindahan Islam. Dah beli dah buku ni? Keindahan Islam ni saya nak baca di Masjid Negara, tak sempat. Tuan-tuan boleh ikut dalam YouTube nanti. Saya sedang usahakan pembacaan daripada awal ke akhir kitab. Siri pertama dah keluar dah, iaitu saya mula dengan bab 5 dulu, iaitulah bab keindahan Islam dalam undang-undang jenayah syariah. Sebab saya tengok kekeliruan banyak orang attack Islam ni kerana dia kata undang-undang dia tak adil.
insya-Allah kita akan huraikan keadilan Islam duduk di mana. Tuan-tuan boleh ikut perkembangan lah dalam dunia hari ni. Walaupun saya di Kelantan, di sini Kuala Lumpur, Kelantan ni sangat dekat. Cuma nak mari je jauhnya. Bila kita qiyam salat, di mana sebenarnya kita harus tumpukan mata? Tadi kita sebut dah, iaitulah tempat sujud kita. Termasuklah kata ulama di sini, termasuk orang yang salat depan Kaabah pun kena tengok di tempat sujud. Tengok di tempat sujud. Cuma timbul lagi isu nak pejam mata ke tidak. Kalau tengok tempat sujud pun masalah lagi. Boleh tak pejam mata? Ada ulama mengatakan pejam mata ini makruh dalam salat, tetapi Imam An-Nawawi, tokoh yang hebat dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi kata tidak makruh pejam mata sekiranya tidak takut mudarat. Macam mana pula Imam Nawawi takut mudarat dalam salat? Betul? Kita salat dekat Kaabah contohnya, kita pejam mata, orang lalu lalang. Kalau orang langgar, kita mati syahid kat situ pula. Jadi kita kena buka mata. Kalau orang nak langgar, sempat lagi kita mengelak setakat mana yang boleh lah dalam salat tu. Jangan sampai mati ke diri. Sebab nyawa ni tak boleh nak ulang, tapi salat boleh diulang. Sah wanita ramai tidak faham. Memanglah sah wanita dengan laki-laki serupa ya. Cuma wanita ni lebih hebat lagi sebab dia pakai sejadah sendiri. Maka ruang sejadah itulah ruang salat dia. Ini cukup menyusahkanlah. Jadi bab salat ni, bab adab ni insya-Allah sabar kejap. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang dalam bab salatul jamaah. Kita akan hurai panjang. Dalam kitab Muniatul Musalli ini, dalam bab salat jamaah, bagi saya the best perbincangan yang cukup kemas dalam bab salat jamaah. Dan saya tidak akan baca kitab lain, cukup memadai dengan kitab ini dalam bab penekanan pada salat jamaah, insya-Allah. Jadi di waktu asar boleh tak kita lihat matahari? Jangan. Tengok matahari kan buta mata pula susah. Nabi kita sebut tadi, Nabi kita larang daripada angkat kepala ke langit ketika salat. Boleh tak kita salat sunat ba'dal isya pada waktu tahajud? Tak apa. Contohnya lepas mayit isya kita tak sempat, maka kita salat sampai ke tahajud, sampai belum subuh, boleh lagi salat sunat ba'diyah. Tidak menjadi halangan. Bolehkah tak kita tambah doa untuk ibu bapa semasa doa duduk antara dua sujud dalam salat? Doa dua sujud. Jadi yang pahitnya doa dua sujud itu di antara tempat yang ringkas. Sebaiknya kita doa di dalam sujud kita tu. Dalam sujud kan banyak dan tambahan yang kita belajar dah hari tu. Bacaan-bacaan tambahan yang saya tunjukkan, rujukan kepada muslimin dan muslimat. Kita boleh rujuk di mana? Di dalam kitab kita perisai Muslim, insya-Allah. Jadi setakat itu dululah perbincangan kita pada hari ini. Kita akan sambung perbincangan kita tentang bagaimana nak khusyuk solat itu. Ada lagi 12 perkara yang mesti kita kena buat, 6 di luar salat dan di akhir 6 dalam salat, kemudian diikuti dengan bab sujudus sahwi, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.